Assalamualaikum sidang bayangan. Selamat datang ke video kali ini di mana kita akan mengenali lebih lanjut mengenai ghost hunting yang bermaksud aktiviti memburu hantu atau membuktikan kewujudan makhluk halus dengan menggunakan pelbagai kaedah, sama ada moden atau tradisional. Aktiviti mencari hantu ini bermula di Malaysia selepas rancangan TV dari barat seperti Ghost Hunter mula ditayangkan di negara kita. Minta jasa baik penonton sekalian untuk subscribe ke channel saya jika anda menyukai kisah yang akan disampaikan. Jika dulu, kegiatan mencari hantu adalah pantang larang masyarakat kita kerana dianggap sengaja mencari nahas. Namun ianya tidak mematahkan harapan sebilangan anak muda zaman kini yang berharap dapat berjumpa mahupun bersembang dengan makhluk halus untuk mengenali alam gaib dengan lebih mendalam. Maka tertubuhlah beberapa kumpulan pengkaji paranormal yang bertindak secara berasingan untuk mencari hantu di pelbagai tempat. Antara lokasi yang sering dikunjungi adalah rumah usang, kawasan hutan, kubur dan lokasi kemalangan ngeri atau yang mempunyai sejarah yang gelap. Pada zaman moden kini, dengan adanya media sosial, membolehkan kumpulan ini berkongsi dengan orang ramai kisah dan penemuan mereka. Video yang dirakam akan dimuat naik ke YouTube. Gambar yang diambil akan tertera di Instagram atau Facebook. Malah terdapat pelbagai rakaman secara langsung di aplikasi seperti Bigo Live yang menunjukkan perjalanan yang ditempuhi serta pengalaman yang dialami tanpa sebarang pengubah suaian. Berbeza dengan pengamal perubatan tradisional seperti Bomoh yang berhadapan dengan makhluk halus untuk mengusir mereka dari mengganggu manusia. Penyiasat paranormal pula memburu hantu dengan tujuan mengkaji dan membuktikan kewujudan entiti mistik dari sudut saintifik. Sehingga kini, kalangan pemburu hantu dan penyelidik paranormal berusaha melakukan pelbagai kajian bagi membongkar rahsia kehidupan makhluk alam gaib dan dari pendapat mereka. Setelah bertahun mengkaji dan mencuba pelbagai kaedah, mereka merumuskan hantu sememangnya dapat dibuktikan wujud mengikut kaedah saintifik. Terdapat percanggahan dalam kumpulan penyelidik paranormal akan bagaimana makhluk halus boleh memanifestasikan dirinya pada pandangan manusia. Kumpulan yang mengamalkan kaedah tradisional mengatakan manusia sememangnya tidak boleh melihat jin, tetapi makhluk itu boleh bertukar rupa, dikenali sebagai jelmaan yang mewujudkan hantu yang biasa kita dengar, seperti pontianak, pocong, langsuir dan sebagainya. Manakala kumpulan yang menggunakan kaedah moden mengatakan kewujudan makhluk halus itu dapat dibuktikan menerusi kuantum fizik atau sains fizik kuantum dan boleh dikesan menggunakan teknologi gelombang. Berikutan makhluk halus wujud sebagai gelombang, maka mereka tidak dapat dilihat secara nyata atau mata kasar kerana jasad mereka tidak terikat kepada jisim dan graviti bumi serta bebas dari ikatan karbon, molekul mahupun zarah. Disebabkan hantu terdiri daripada unsur gelombang, maka penyelidik mendapati makhluk halus itu dapat menyerap masuk dan menghuni tubuh manusia sehingga mampu memberi kesan negatif terhadap kesihatan fizikal dan mental seseorang. Dalam dunia penyelidikan makhluk halus, para penyelidik mempercayai cahaya matahari boleh mencederakan hantu disebabkan mereka wujud sebagai gelombang tidak seimbang. Manakala cahaya matahari berfungsi untuk menyeimbangkan gelombang alam. Ini menyebabkan hantu tidak mampu muncul pada waktu siang, terutamanya di tempat terbuka. Selain itu, penyelidik paranormal juga mendapati kewujudan hantu di suatu lokasi mampu dikesan dengan menggunakan peralatan teknologi moden. Malah kelibat makhluk halus itu juga dapat dirakam dengan menggunakan peralatan khusus. Namun begitu, pada pendapat mereka, kelibat hantu yang dirakam itu bukanlah berupa seakan pontianak, hantu raya, pocong atau makhluk menyeramkan seperti yang sering digambarkan di dalam kisah masyarakat negara kita. Sebaliknya, penyiasat paranormal kerap merakamkan gambar hantu yang dikelaskan kepada beberapa bentuk. Antaranya ialah orbs, iaitu cahaya bulat yang bergerak di udara, ekstoplasma, bentuk seakan-akan kabus, wap ataupun asap, vortex, cahaya seperti garisan yang bergerak di udara, cahaya berkelipan, selain bentuk bayang hitam.
Terdapat dua kaedah yang digunakan penyelidik paranormal. Yang pertama, kumpulan yang mempercayai kewujudan hantu seperti hantu raya, polong atau langsuir. Kumpulan ini akan menggunakan kaedah amateur seperti menerokai lokasi tertentu dengan hanya menggunakan kamera biasa serta cuba menyeru hantu sama ada dengan menggunakan panggilan atau peralatan seperti kemian. Ada juga di antara mereka yang akan menggunakan jampi seperti mantera seruan mambang. Yang kedua, kumpulan yang mempercayai makhluk halus tidak boleh dilihat mata kasar serta tidak mengambil rupa hantu yang biasa kita dengar. Kumpulan ini akan menggunakan peralatan moden dalam usaha membuktikan aktiviti paranormal di suatu lokasi. Antara peralatan yang digunakan kumpulan ini adalah pengesan pergerakan yang akan berbunyi apabila gelombang hantu melaluinya, termometer inframerah untuk membaca perubahan suhu akibat kehadiran makhluk halus, pengesan medan elektronik atau EMF yang digunakan untuk mengesan gelombang elektromagnetik di sesuatu tempat. Peralatan lain yang digunakan adalah kamera biasa seperti kamera pengesan haba yang dapat mengesan kehadiran hantu menerusi perubahan suhu. Peralatan pengesan peningkatan suara elektronik juga digunakan untuk merakam sebarang bunyi yang tidak dapat dikesan deria pendengaran manusia. Para penyelidik juga menggunakan kaedah skeptikal ketika membuat kajian, iaitu tidak menganggap semua yang dikesan sebagai bukti kewujudan paranormal dan cuba mencari sebab yang munasabah. Malah kebanyakan mereka beranggapan tempat-tempat yang dikatakan hantu hanyalah kerana kabar angin atau reputasi lokasi tersebut. Penyelidik juga mendapati kes dakwaan penduduk setempat mengenai kelibat hantu atau gangguan mistik di sesuatu lokasi sebenarnya berpunca daripada faktor alam biasa seperti cahaya lampu, bayangan objek nyata, angin, kabus, selain kewujudan haiwan seperti kelawar. Namun begitu, mereka juga mengakui terdapat peristiwa yang tidak mampu dijelaskan logik akal sehingga meyakinkan mereka akan kewujudan entiti luar norma manusia di lokasi tertentu. Pelbagai gambar dan video yang dirakam juga menjadi bukti wujudnya makhluk di alam yang berbeza dari manusia. Malah apa yang lebih menyeramkan adalah rakaman suara misteri dari alam ghaib yang seolah-olah cuba menyampaikan sesuatu kepada manusia. Tidak kisahlah apa pandangan orang luar akan penyelidikan mereka. Jin dan makhluk selain yang mampu dilihat mata kasar sememangnya tertulis di dalam pelbagai ajaran agama di dunia ini. Mungkin dari usaha penyelidik yang kini giat merungkai rahsia yang tersembunyi dari deria manusia. Pada masa hadapan, kita bukan sahaja dapat membuktikan kewujudan hantu, malah berkomunikasi dengan mereka. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Sekian dari saya KG, mengucapkan malam tanpa ketenangan untuk semua.